Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton USIM Live sekalian? Alhamdulillah, hari ini USIM Live bersiaran sekali lagi dan sesuatu yang istimewa dalam USIM Live pada hari ini ialah kita bawakan Ustaz Ibit Liu ke studio kita untuk berkongsikan buah fikiran, nasihat, kata-kata beliau untuk satu topik yang amat menarik. Prosumer Muslim kaya dunia, mewah akhirat. Program USIM Live pada hari ini kita berkolaborasi dengan Persatuan Pegawai Takbir dan Ihtisas USIM Pragmatis dan juga unit latihan Jabatan Pendaftar. Oleh itu, tanpa kita membuang masa lagi, kita bersama dengan Ustaz Ibit Liu untuk membicarakan topik prosumer Muslim kaya dunia, mewah akhirat. Dipersilakan Ustaz Ibit Liu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita bersama, gembira, bahagia saya rasa dekat USIM ni. Hari ini kita akan bincang tajuk prosumer Muslim kaya dunia, mewah akhirat. Terima kasih Persatuan Pegawai Takbir dan Ihtisas USIM Pragmatis, unit latihan Jabatan Pendaftar dan Naib Kansler USIM Profesor Dr. Muhammad Riza Wahidin, semua tuan-tuan perempuan, abang kakak, adik-adik semua yang saya hormati, saya sayangi sekalian. Jadi dalam hidup kita ni, kita setiap manusia dalam dunia ini, Allah jadikan dengan sebaik-baik kejadian. Manusia ni sebaik-baik kejadian. Untuk itu kita dalam hidup, tujuan hidup kita satu, kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah sayang kita. Kalau Allah sayang kita, kita dapat segala-galanya. Saya selalu kalau pergi sekolah-sekolah, saya tanya ke adik-adik, siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Kat universiti, siapa nak kaya? Mesti semua angkat tangan. Siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Nak berjaya, semua angkat tangan. Tapi sebab saya pakai kopiah, nampak janggut sikit, saya tanya siapa nak kaya? Semua dah tak berapa angkat tangan dah. Pandang-pandang sebelah, seorang dua angkat. Siapa nak jadi paling kaya? Tanya lagi. Pun tak berapa yakin dah. Sebab apa? Orang tak nak angkat tangan. Sebab orang anggap kalau jadi kaya ni berdosa, nanti lambat masuk syurga. Jadi orang semua takut. Saya pun dulu faham begitu juga. Saya tanya siapa dalam hidup nak jadi pemimpin? Angkat tangan. Semua tak angkat tangan dah. Siapa yang jadi ketua-ketua boleh pimpin manusia? Semua tak angkat tangan, semua dah takut dah. Semua rendah diri, tawaduk semua sekali. Saya tanya siapa dalam hidup, siapa nak bahagia? Semua angkat tangan. Kalau tanya siapa nak berjaya, semua angkat tangan. Tapi kalau tanya siapa nak kaya, semua tunduk, tak angkat tangan. Malu, takut nampak sombong. Siapa nak jadi terkenal? Lagi langsung tak ada, astagfirullah. Ini terkenal, nanti masuk neraka ni. Jadi orang takut kalau kata orang nak bahagia, orang nak berjaya. Tapi kalau nak jadi paling kaya, orang tak nak angkat tangan. Orang Islam takut nak angkat tangan. Nak jadi pemimpin yang boleh pimpin ramai orang, orang pun tak nak jadi pemimpin. Semua kena mengalah, takut nanti ke akhirat kita risau. Ada juga bila tanya siapa nak jadi orang terkenal, semua orang tak nak. Sebenarnya penting tak kita jadi kaya? Penting tak jadi kaya? Nabi SAW bersabda, barang siapa bekerja kuat untuk membantu seramai mungkin orang miskin dan anak yatim, dia sedang berjihad. Rupa-rupanya kita kerja kuat untuk tolong orang miskin, anak yatim. Termasuklah kalau orang miskin tu mak ayah kita. Termasuklah orang miskin tu abang kakak, adik-adik kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita dan seluruh Malaysia dan seluruh dunia, membantu orang miskin dan anak yatim. Rupanya Nabi SAW bersabda, barang siapa bekerja kuat untuk membantu seramai mungkin orang miskin dan anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Rupa-rupanya jadi kaya ni jihad. Jadi kaya jihad. Bukan saya yang cakap, Nabi SAW, hadis Nabi. Jadi penting tak jadi kaya? Penting. Tapi kaya tu sebenarnya apa? Kaya tu apa? Ramai orang ingat kaya ni mesti duit banyak, ada bertimbun-timbun, berguni-guni, jadi orang kaya boleh tolong orang. Salah. Kaya sebenarnya dekat hati. Saya ada tulis buku 11 amalan memiliki kekayaan. Saya selalu kata kalau baca bab 1 je, yang pertama tu, dah rasa kaya dah. Baru baca bab 1 dah kaya. Kaya ni dekat hati kita. Kaya ni dekat hati. Kaya ni dekat hati. Bila kita bersyukur dengan apa yang Allah beri, kita jadi orang kaya, jadi bahagia. Bila kita bahagia, baru kita boleh tolong orang lain. Kalau kita bahagia, baru kita boleh buat kerja kebaikan, boleh khidmat masyarakat. Kalau kita bahagia, baru kita boleh bercakap dengan baik, boleh beri manfaat kepada orang lain. Jadi bermulanya kaya ni dekat hati. Ada sekeping roti,
boleh share dengan adik-beradik. Hari tu abang kakak, adik-adik semua kita jadi orang kaya. Ada 2 keping roti, boleh share lebih ramai orang. Esok Allah bagi 10 roti, boleh share lebih ramai orang. Esok Allah bagi 100 roti, boleh share lebih ramai orang. Esok ada kilang roti, boleh tolong lebih ramai orang miskin dan yatim. Esok ada 100 kilang roti, boleh tolong lebih ramai orang. Esok Allah bagi 1 juta kilang roti, boleh tolong mungkin semua manusia dalam dunia. Jadi kaya ni sebenarnya dekat hati kita. Kaya dekat hati. Bila kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau kaya ni cuma duit, dan kaya ni duit, ramai orang walaupun duit banyak mana pun, dia kata, "Ustaz, saya sanggup habiskan duit saya cuma nak anak saya selamat. Ustaz, doktor, saya sanggup habis bayar semua sekali, tolong selamatkan anak saya. Doktor, saya sanggup bayar semua sekali, tapi saya nak mak saya ada dekat sisi saya." Sebab tu saya selalu sebut, dulu saya susah, tapi hari tu saya tak ada duit nak bagi pada mak ayah saya, tak boleh belanja makan. Mak saya nak pergi haji, saya tak dapat nak bawa. Tapi hari saya ada duit, mak saya dah terbaring kat sebelah saya. Jadi hari bahagia saya sebenarnya bila? Saya rasa saya lagi bahagia masa mak saya ada, berbanding hari ni mungkin saya ada duit yang lebih daripada dulu lah, bukan banyak, lebih daripada dulu. Maksudnya mana lagi bahagia? Duit banyak, betul timbul berguni-guni kan? Duit betul timbul berguni-guni ni. Satu lagi, tapi mak kita dah tak ada. Tapi banding hari yang kita mungkin tak ada apa-apa, tapi mak yang kita sayang ada kat sebelah. Orang yang kita sayang ada kat sisi kita. Jadi kaya sebenarnya apa? Kaya ni bila kita mensyukuri apa yang Allah beri dalam hidup kita. Apa maksud syukur ni? Kita berusaha menghargai apa yang kita ada, buat kebaikan. Untuk itu, apa yang Allah beri pada kita, potensi yang Allah beri, ilmu yang Allah beri, kesihatan yang Allah beri, kita guna untuk bantu orang lain. 3 orang cikgu saya selalu cakap, 3 orang ni dibenci dalam Islam. Kuat makan, kuat tidur, pemalas. Dia fikir nak makan hidup dia. Dia fikir hidup dia nak makan je. Kalau makan, kaya mana pun makan cuma sepinggan. Lagi kaya silap setengah pinggan makan. Lagi kaya dah banyak sakit, umur bertambah, suku pinggan makan. Bukan makan pinggan, makan nasi lah. Suku je. Dah sakit teruk, nasi pun tak boleh makan lah. Makan roti je. Roti yang kalau sedap-sedap sangat tak boleh. Kena roti yang macam kulit-kulit je. Tu lagi sihat. Rupa-rupanya satu hari, gula pun tak boleh makan. Dan tu duit banyak buat apa? Gula tak boleh makan, semua tak boleh makan. Rumah pun sama. Kita dulu rumah besar, tanya semua ada rumah besar, ada banyak rumah, kat mana dia tinggal? Dia cuma tinggal kat sudut bilik je. Satu ruang tamu, kat situ keluarga berkumpul. Tu je rumah. Orang tak tinggal kat satu rumah bertingkat-tingkat, tak ada seorang nak duduk sana, seorang duduk sana. Sunyi rumah tu. Dia duduk satu ruang tamu, ada TV ataupun ada apa duduk kat situ. Situ je keluarga kita duduk. Jadi sebenarnya apa tu kaya? Kereta ada 10 biji. Bawa satu je, bukan bawa 10 sekali berjalan. Silap dah tak bawa kereta dah, ada driver pula yang tukang bawa kereta. Dia tidur, masuk kereta, tidur, berehat je. Jadi sebenarnya apa kaya? Kaya ni ialah bahagia. Kaya ni ialah bersyukur. Kalau kita ada begini, esok Allah beri kita kekayaan yang banyak supaya kita boleh bantu lebih ramai orang. Jadi soalannya, penting tak kaya? Penting. Supaya kita boleh tolong lebih ramai orang. Supaya kita boleh beri manfaat pada orang. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling baik, yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Lagi banyak orang dapat manfaat pada kita, kita telah menjadi orang Islam yang baik. Lagi banyak orang dapat manfaat pada kita, kita menjadi orang Islam yang baik. Untuk itu, abang kakak, tuan-puan sekalian, itu penting jadi kaya. Saya tanya juga soalan, penting tak jadi pemimpin? Penting. Ramai orang yang mungkin mereka tak kenal Tuhan, mereka belum Islam, mereka pemimpin, mereka baik. Tapi kalau orang yang baik, orang macam abang-abang kakak ni, mahasiswa yang hebat-hebat, kalau kita bawa kebaikan Islam dalam diri kita dan kita jadi pemimpin, maka apa jadi? Ramai orang akan dapat manfaat daripada pimpinan kita. Seorang ayah yang baik boleh pimpin isteri, anak-anak, keluarga, boleh beri kasih sayang, didikan. Jadi penting tak menjadi pemimpin? Penting. Kalau kita tak ke depan, orang lain ke depan. Jadi penting jadi pemimpin. Penting tak jadi terkenal? Ni paling takut sekali. Orang cakap kalau jadi terkenal, sombong, riak, sum'ah, takabur, jadi cepat masuk neraka. Sebesar zarah riak, masuk neraka. Betul. Tapi apa yang disebut, dan penting tak jadi terkenal. Nabi SAW bersabda, barang siapa memulakan satu kebaikan dan diikuti oleh orang lain sampai kiamat, pahala dapat pada orang mula-mula tadi tanpa mengurangkan pahala orang yang melakukan amal tersebut. Rupanya menjadi terkenal ni penting, menjadi terkenal, menjadi contoh yang baik. Kita marah anak-anak kita, ni ramai muda-muda kan, semua peminat cerita Korea, lagu Korea contoh, apa-apalah, Blackpink contohnya kan. Jadi semua orang menari, kita marah anak kita ikut. Tapi kita pun tahu juga, saya yang ceramah ni pun tahu juga, sebut je tahu.
Jadi sebab apa kita marah dia? Kita marah dia. Dia menghiburkan, dia bagi dia benda tu tak ada salah bagi dia. Jadi dia buat apa yang dia percaya. Tapi kita ada kepercayaan. Untuk tahu apa kita perlu buat? Penting tak orang Islam ni paling ke depan, maju, jadi contoh yang baik. Saya daripada kecil, saya selalu saya mula-mula belajar Islam ni. Bila saya belajar, saya dengar siapa suka tolong orang, siapa yang banyak hikmat, selamatkan, maafkan haiwan, binatang. Siapa yang selalu orang kata kalau susah pergi dekat tempat-tempat tertentu agama lain, mereka dibantu. Kalau pergi masjid tak dibantu. Contoh, betul ke tak betul pernyataan ni? Mungkin betul, mungkin ada waktu salah, mungkin bergantung pada masjid tu, mungkin bergantung pada tempat ibadah orang lain. Tak semua tempat pergi boleh dapat duit. Tapi kenapa orang cakap tersebar dan kita pun percaya? Hampir semua orang Islam percaya kalau pergi masjid takkan dapat pertolongan. Orang percaya. Betul tak betul tu tak pasti. Tapi tahu tak kenapa jadi macam ni? Inilah peranannya media-media macam sekarang kita bercakap ni, apa teknologi yang Allah beri ni, tu penting kita kedepankan kebaikan. Tu penting kita menjadi contoh yang baik. Kita belajar Islam cerita pasal sedekah, tapi kita dengar sedekah terpaksa sebut nama orang putih. Maaf saya sebut, tak salah, mereka orang baik-baik. Bila kita cerita pasal apa orang Islam kena maju, tapi bila contoh sebut nama orang maju, terpaksa saya pada dulu ke ceramah motivasi. Bila saya ceramah, saya kena sebut nama orang-orang putih, orang belum Islam maksud saya. Saya belajar kebaikan ni. Nampak kita memang kena belajar daripada siapa kebaikan dia, walaupun dia bukan Islam. Cuma saya nak kata, bila zaman kita nak kembalikan, bila sebut tentang berjaya, kita dapat contoh orang Islam yang takwa yang baik. Bila sebut berjaya, bila sebut kaya, orang Islam yang paling kaya. Bila sebut pemimpin yang baik, kita nak sebut nama-nama orang Islam. Hari itu ialah hari kemuliaan. Macam zaman Nabi SAW, kalau orang dengar nama sahabat je, hati mereka ni rasa, orang kata bahagia. Tengok muka Nabi bahagia, dengar percakapan Nabi SAW bahagia. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok wajah Nabi SAW. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW. Kami lihat wajah Nabi SAW lebih bercahaya pada bulan. Tengok muka Nabi je rasa bahagia. Tengok muka Nabi SAW je rasa bahagia. Orang dengar nama Nabi je, Nabi SAW bahagia. Ada sekali orang Badui datang kat Mekah. Saya ringkaskanlah. Dia cakap kasar kan. Ada satu waktu orang Badui datang, dia cakap kasar pada Nabi. Sahabat-sahabat ni semua marah. Kasar dia cakap. Kasar-kasar. Nabi berbual dengan dia. Dia tak suka Nabi. Dia cakap. Tiba-tiba Nabi berbual dengan dia. Tahu tak Nabi berbual? Kemudian lelaki tadi, dia keluar. Tahu apa lelaki tu buat? Dia jumpa semua sahabat yang marah tadi. Dia kata, saudara, saya minta maaf ya. Tadi saya sakitkan Nabi kamu. Maafkan saya sakitkan Nabi Muhammad. Maafkan saya kerana saya sakiti kamu. Sahabat terkejut. Tadi perangai lain. Jumpa Nabi sekejap, berubah. Keluar-keluar perangai dah lain. Sepanjang dia balik, apa kata Badui tadi? Dia kata, seluruh hidup saya, saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Apa dia kata? Seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki manusia sebaik beliau. Itulah Nabi SAW yang sangat kita cintai, sangat kita rindui. Orang jumpa Nabi ni, orang terus nak masuk Islam. Atau orang jumpa Nabi, paling kurang dia akan kata, seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Sebab itu, kenapa orang hari ini masuk Islam? Sebab mereka membaca Quran. Dia kaji Quran, masuk Islam. Dulu orang tak payah kaji Quran. Orang tengok orang Islam je, mereka ingin menjadi sebahagian pada keluarga kita. Tahu kenapa? Sifat kasih sayang, sifat membantu orang lain, berkhidmat pada masyarakat. Sebab tu saya rasa berbesar hati, gembira dapat cakap pada keluarga dekat USIM ni. Sebab tuan-puan, abang kakak, adik-adik semua depan saya ialah pemimpin. Bukan masa depan lagi 10 tahun tak, lagi 2-3 tahun je. Inilah pemimpin yang akan bawa kebaikan dalam dunia ni. Esok lusa mungkin saya dah mati, tak ada. Esok lusa mungkin orang cikgu-cikgu, guru-guru kita, pensyarah kita mungkin dah tak ada. Tahu tak siapa yang akan terus membimbing, meneruskan perjuangan Nabi dalam dunia? Orang yang depan saya sekarang, tuan-puan yang menonton sekarang, abang kakak, adik-adik yang menonton sekarang, ialah orang yang akan bawa kebaikan dalam dunia ni. Itu kita kena berusaha. Sampai satu hari orang melihat wajah kita je, orang tahu apa tu Islam. Sampai orang dengar nama kita sahaja, orang kata, tu Islam. Muaz bin Jabal, masa ada satu dia pergi Yaman, ada satu dia pergi Syria. Masa dia pergi Syria berdakwah, Syam pergi Syria,
Sampai kat sana, orang-orang kampung semua beratur ramai-ramai nak masuk Islam. Sampai ketua-ketua agama lain datang nak masuk Islam. Maka dia tanya, kenapa tuan-tuan semua nak masuk Islam? Kata mereka, mendengar nama Tuan sahaja, hati kami ingin memeluk Islam. Dengan nama je nak masuk Islam dah. Ada tak orang tengok muka kita, bang, terkejar kita tengah pasar, kakak saya nak masuk Islam lah. Tengok muka kakak teringin masuk Islam. Itu penting kita dalam dunia menjadi manusia memberi manfaat pada orang lain. Kita kena paling ke depan, paling maju, paling terkenal, paling kaya. Tak apa ke ustaz? Kena, supaya kita menjadi contoh untuk orang lain, supaya kita dapat bawa Islam. Kita bukan jadi terkenal nak suruh orang puja kita, puji kita, agung kita. Tak, kita nak bawa manusia kenal Allah. Kenapa kita jadi kaya? Bukan nak suruh puji kita kaya, nampak glamour, nak nampak tu setakat nak tunjuk ke orang, nak belagak apa yang kita miliki. Tak, kita cuma nak beritahu yang beri semua ni Allah, dan kita nak tolong ramai orang kat luar sana. Kenapa kita jadi pemimpin yang baik? Bukan sebab kita nak apa-apa daripada orang, nak ambil manfaat pada orang, tapi kita nak bantu setiap manusia dalam dunia. Untuk tu penting kita menjadi manusia yang ke depan. Semua depan saya ni pemimpin yang tengah dengar sekarang. Abang kakak ni semua pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang akan bakal bawa kebaikan dalam dunia ni berterusan. Untuk tu nak mula baik ni bila? Tunggu habis grad? Tak, sekarang. Sekarang masanya. Nak buat baik ni jangan tunggu esok. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu duit banyak, jangan tunggu jadi glamour, jangan tunggu jadi orang besar, jangan tunggu jadi pemimpin. Nak buat baik sekarang. Nak buat baik ni sekarang. Ada sekeping roti, ada satu roti. Tengok adik kita lapar kat rumah. Ada dua roti, dia makan satu, kita makan satu. Dia lapar, kita berkorban, kerat lagi separuh roti kita bagi kat dia. Tengok mak kat dapur belum makan, nasi tinggal satu, yang lain semua dah makan, kita dengan mak belum makan. Mak makan mak, tak apa-apa mak kenyang, kita pergi bagi kat mak. Saya dah makan dah mak, suap mak. Bagi mak makan. Sampai kita berjaya buat kita tak makan, mak makan, hari tu kita jadi orang kaya. Mak ayah ni selalu dia mengalah. Dah mak tak nak, mak kenyang. Selalu mak kita kan, mak kenyang, mak tak nak. Tak suka KFC ni semua tak nak. Ayah kita semua macam tu. Tak suka lah. Takkan tak suka KFC. Orang susah tak suka KFC. Munasabah, tak suka, tak nak. Tapi kalau kita berjaya buat macam ayah saya kalau ajak dia makan, dia tak nak sangat makan. Saya pelawar ayah makan nugget ni, tak nak dia. Tapi bila saya ambil nugget tu, letak dalam pinggan dia, dia makan habis juga rupanya. Rupanya dia nak, tapi mak ayah kita dah biasa berkorban. Sampai kita ingat dia tak nak. Rupanya dia dah terlalu banyak berkorban, sampai anak-anak dah terlupa mak ayah dia. Untuk itu, abang kakak, adik-adik, tuan-puan sekalian, itu penting kita dalam dunia ni berusaha menjadi bekerja kuat, rajin, berfikir, kena maju ke depan, kena paling laju, jangan lambat, paling laju. Berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Berlumba buat baik. Kalau kita rebut peluang nak bantu orang lain, peluang tu akan hilang. Tak apalah kalau saya tak tolong, ramai orang tolong. Kalau kita semua orang, kenapa banyak orang dalam dunia tak dibantu, tak ditolong? Sebab ramai orang berfikir begitu. Kalau saya tak tolong, dia tolong. Ni bukan tanggungjawab saya, ni tanggungjawab dia. Ni bukan tanggungjawab saya, tanggungjawab dia. Manusia yang paling mulia dalam dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa sahaja yang berlaku dalam umat ni, Nabi bukan ketua kat Mekah. Nabi bukan ketua dekat Arab. Nabi bukan tak ada jawatan, pangkat, bukan sesiapa. Maksud saya bukan sesiapa di segi dunia ni, orang manusia. Tapi dia manusia yang paling Allah sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Adam sampai kiamat, beliau manusia yang paling baik, paling mulia. Malam-malam Nabi berdoa, menangis untuk orang lain. Satu masa saya Muslim, Jibril datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kenapa menangis ni? Kalau bahasa kita dah lah, menangis ni kenapa menangis? Nabi menangis lagi. Nabi kata, Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Nabi kata apa? Nabi SAW, Ya Allah, ampun dosa umat aku. Jibril kata, Allah akan uruskan urusan umat kamu. Jibril balik, Nabi nangis lagi. Nangis Nabi. Bukan nangis biasa, sepanjang malam nangis. Nabi kata, Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Jibril balik lagi. Kemudian Jibril datang lagi. Katakan Nabi, Ya Rasulullah, dah lah nangis tu. Apa Nabi kata? Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ada dulu manusia yang sangat baik, waktu malam tak cukup tidur demi kita dapat Islam. Manusia yang sangat baik, tak cukup tidur demi kita dapat Islam. Demi kita manusia ni bahagia. Nabi nak semua manusia bahagia. Nabi SAW nak semua manusia masuk syurga. Untuk itu kita kena berjuang dalam hidup. Kena jadi rajin, bantu orang lain, tolong manusia lain. Ramai orang kat luar sana perlu dibantu, perlu ditolong. Kesian mereka. Bantu mereka, tolong. Bantu mereka, tolong. Lihat manusia yang rasa sayang. Tengok orang rasa sayang.
Tengok manusia ni rasa sayang, doa, ya Allah, saya sayang dia. Saya masa awal-awal PKP tu kan, masa mula-mula sekali, saya sebelum tu memang pada saya umur 12 tahun, saya share sikit-sikit beginilah, maaf 12 tahun, dulu-dulu keluarga saya masa tu belum dapat amal agama, belum kenal Tuhan, belum kenal Allah. Satu hari bila saya dekat masa 12 tahun, saya dengar ada satu orang cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya dengar tu, saya terfikir, ustaz tu cerita bersungguh-sungguh, nangis-nangis dia cerita. Saya terfikir baiknya Nabi SAW. Saya pun berdoa, ya Allah, satu hari nanti bila saya dapat jumpa Nabi SAW, tu kita kena selalu doa, ya Allah, satu hari nanti kami teringin nak belajar akhlak Nabi, nak jadi macam Nabi, baik macam Nabi, penyayang macam Nabi, teringin nak jumpa Nabi SAW. Tu kita kena hikmat, bantu orang lain. Saya ada sekali saya turun bawah jambatan, saya tengok ada seorang budak terbaring tidur kat bawah jambatan. Dia putus asa dengan hidup, anak muda. Bila saya berbual, saya takut saya sentuh dia pada jauh, sebab saya takut dia penagih ke, saya sentuh pada jauh. Bila saya cuit dia macam terkejut. Dia pun bangun. Dia kenal saya pernah ceramah dakwah di malam-malam kat KL. Oh ustaz, Dik, kenapa kau duduk sini? Ustaz, saya ni gini lah, cerita hidup dia musnah. Saya cakap, Dik, Allah sayang kau ni, dijumpakan kita. Tu dia berbual, dia kata, ustaz saya nak kerja. Saya pun ambil dia, bawa dia pergi kerja, cari kerja. Alhamdulillah dia dapat kerja yang baik. Alhamdulillah hidup dia pun dah mula jadi baik hari ni. Ramai orang kat luar sana perlukan pertolongan. Nasib hidup dia tak sama macam nasib hidup kita. Ada sekali saya pergi tempat, ada orang kata, ustaz budak ni jahat ni. Saya pun pergi, tak pergi sekolah, dia tinggal dengan nenek, mak dia bercerai, sian dia. Saya pergi rumah dia, tak ada kat rumah. Saya cari-cari, dia jual burger malam-malam. Bila saya sampai kat tempat jual burger tu, saya berbual dengan dia, cakap 2-3 patah. Dia balas saya, boleh tahan juga, mencarut-carut jugalah. Saya pun, lain macam budak ni, kasar dia cakap. Jadi saya pun 90 patah, 10 je elok sikit. 190 elok, 10 tu 90 tak elok, 10 je boleh tahan sikit perkataan ni. Dia tak layan saya. Esok saya datang lagi, berbual, saya beli burger banyak-banyak dengan dia. Beli burger, dia berbual dengan saya. Sementara dia buat burger tu, saya nasihat-nasihat dia. Hari ketiga saya kata, Dek, saya cakap dengan dia lah, aku dah tunggu kau kat masjid lama ni, tak datang-datang pun. Dia pun kata, esok malam ni saya datang. Saya tengah tidur kat masjid 2 pagi, saya nak balik dah kat satu kawasan pedalaman. Dia pergi kat saya tengah malam. Dia kata, bang, dah tidur dah? Saya memang tengah nyenyak, berlengkur juga. Bang, dah tidur? Dah jaga lah, Dek, tadi tidur. Lepas tu saya pun, dia berbual, ustaz, saya nak tanya lah, saya ni memang tak guna kan? Dia kata, saya ni jahat, masuk neraka kan? Semua benci saya, ustaz. Ada orang kata, maaf dia sebut, saya ni kira anak sial kan, ustaz, sebab semua benci saya, ustaz. Hidup saya yang tak tahu apa jadi. Saya ni memang jahat, ustaz. Muka comel jahat apa, saya cakap kat dia. Malam-malam nak layan pun tak larat. Kau comel macam ni, kau kata jahat. Saya jahat, ustaz. Kau buat apa? Dia pun tunjuk buka beg dia. Dalam beg tu ada dadah sikit. Saya pun cakap dengan dia, ini bukan jahat, dia. Ini memang jahat betul ni. Kau ngaku aku, kau gantung sekejap lagi ni. Kau ambil beg tu letak jauh-jauh, Dek. Kau nak berbual dengan saya. Dia pun ambil beg tu letak kat tandas. Dia berbual dengan saya. Saya bagi alas tidur, so dia tidur, rehat. Esok subuh, ada kuliah subuh. Saya baring sekejap, saya pun dah bagi alas tidur saya kat dia. Saya tidur alas biasa je, alas kain je. Saya bagi saya punya toto kat dia, sleeping bag tu. Saya pun bangun nak pergi solat. Bila saya solat, tiba-tiba saya dah tak lain tidur kan, tak ada alas dah. Saya baru nak solat, tiba dia pergi belakang saya. Dia kata, bang, saya nak ikut abang solat boleh? Abang solat apa? Kau dah sembahyang isyak belum? Belum, sembahyang isyak lah dulu, Dek. Saya pun jadi imam dia sembahyang isyak. Saya dah sembahyang saja nak ajar dia. Saya niat sembahyang sunat je lah. Tiba-tiba bila saya sembahyang isyak, habis sembahyang isyak, dia berbual dengan saya. Dia cakap hidup dia tak baik. Dia pun cerita luahkan hidup dia, saya dengar je lah. Tahu tak adik tu umur berapa? Baru dah 5, tapi matang. Walaupun jahat, matang. Bila malam berbual, matang pula dia. Tadi macam jahat sangat lah, teruk betul lah dia. Sekarang matang. Lepas tu saya pun berapat dengan dia. Saya bagi dia jubah, comel jubah tu, serban. Saya suruh dia bawa saya jumpa budak-budak dadah yang lain. Dia bawa saya jumpa abang-abang yang jual-jual dadah tu. Jual dadah ke dadah, saya pergi jumpa dalam kebun-kebun getah. Bila saya sampai cari dia orang, saya berbual dengan abang tadi. Saya berbual dengan dia orang. Saya dakwah-dakwah dia orang. Dan bila saya nak balik KL, dia peluk saya. Bang, nak ikut abang balik KL boleh? Dia pun, saya cakap, memang tak boleh, adik. Dia kata, bang, nak ikut abang balik KL boleh? Tak boleh lah. Takkan boleh pula. Dia pun sedih. Tak apalah bang, macam tu je abang tinggal saya. Wah, macam putus cinta budak ni. Dia pun cium tangan saya, dia peluk saya, dia lari menangis. Saya pun kejar dia. Wah, jadi drama lah. Kejar dia, saya pun peluk dia.
Saya pun cakap, "Dek, jom jumpa nenek kau." Saya pun jumpa nenek dia. Mak dia dah bercerai, tak tengok-tengok daripada kecil. Mak dia dah kahwin lain, bapak dia dah kahwin lain. Yang jaga dia nenek dia. Nenek dah tua jual kuih. Jadi saya pun cakap kat dia, "Makcik, saya nak bawa cucu makcik pergi KL belajar agama, masuk sekolah madrasah ke." "Tak payahlah ustaz, cucu makcik ni jahat." "Tak apalah, makcik dia baik, dia cuma kena goda dengan syaitan sebab tu jadi jahat." "Bukan ustaz, dia ni lah syaitan sebenarnya." Wah, ni macam juga syaitan betul ni. "Tak apalah makcik, saya dah biasa dengan syaitan-syaitan ni semua, jadi tak ada masalah syaitan kecil-kecil macam ni. Ini bukan syaitan biasa ustaz, dajjal budak ni." Saya pun ringkaskan, saya bawa, "Macam mana makcik nak bayar yuran?" "Tak apa makcik, saya settlekan yuran dia." Saya pun bawa dia pergi KL. Sampai kat KL dah 2 tahun lebih, dekat 2 tahun dah. Saya jumpa dia, saya lama tak ziarah dia, suruh orang lain ziarah dia. Mula-mula dia asyik nak balik. Sekarang alhamdulillah, masya-Allah. Kalau anak-anak kecil ni, biasanya kalau saya tengok anak-anak muda ni, kalau kita start bawa daripada suasana yang baik ni, sekejap je berubah. Jauh juta-juta kali lebih baik daripada kita sendiri pun. Kita nampak cakap agama tapi kadang malas. Budak-budak ni lagi rajin. Maaf, budak-budak anak-anak lagi rajin. Dia baca Quran kat saya. Bila dia baca Quran, lepas tu suara dia sedap. Kemudian lagi bagus dia baca pada saya. Saya tak pandai sangat baca Quran, malas juga saya ni. Dia baca Quran lagi bagus pada saya. Lepas tu dia kata, "Ustaz, kenapa ustaz dah lama tak tengok saya?" Saya pun tak tahu apa nak jawab. Dia kata, "Ustaz, saya hari-hari doakan ustaz. Ustaz, saya kan dah tak ada mak, saya dah tak ada ayah, saya tak ada abang, kakak, adik. Saya dah tak ada siapa-siapa dalam hidup saya. Saya cuma ada ustaz je dalam hidup saya. Ustaz jangan lupakan saya ya. Saya tak ada siapa-siapa dalam hidup saya." Ramai orang kat luar sana, anak-anak kat luar sana, dia macam tak ada ayah. Ada sebahagian macam tak ada mak. Ada yang tak ada siapa-siapa sayang dia. Nasib hidup dia tak sama macam nasib hidup kita. Sebab tu saya susah kalau nak benci orang ni, saya susah. Sebab nasib hidup orang kat luar sana tak sama dengan nasib hidup kita. Kita dibesarkan mungkin dengan kasih sayang mak ayah dan suasana yang baik, pergi sekolah. Ada orang hidup dia tak sama macam kita. Alhamdulillah budak yang jadi baik. Ada sekali kalau saya pergi hampir setiap negeri kat Malaysia ni, ada orang-orang yang dia tak boleh survive hidup dia sendiri. Dia tak boleh nak, keluarga dia sampai bayangkan 14 tahun hidup tak ada air, tak ada elektrik. Boleh bayang tak? Kalau saya letak gambar tu, orang akan kata, "Kenapa bodoh betul orang ni tak cerdik langsung? Cubalah pergi belajar ke apa ke. Pergilah cari duit sikit kerja ke. Kenapa tak buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni?" Banyak orang suka bagi cadangan begitu. Sebab tu saya kata, kalau dia boleh fikir macam kita, dia tak duduk situ dah sekarang. Sampai bayangkan 14 tahun umur anak tak pergi sekolah. Saya pergi ke tempat kat Kuantan, 14 tahun umur anak tak sekolah. Tinggal tempat tandas pun tak ada. Tinggal dalam hutan je. Dekat Kedah ada, dekat Kuantan ada, dekat Johor ada, dekat, maaf saya sebut hampir semua negeri adalah. Sabah ada, dekat Kelantan ada. Semua negeri ada. Tak sebut mana negeri. Kat KL ni pun ada. Yang bayangkan hidup tak ada air. Boleh bayang tak? Pernah tak fikir hidup tak ada air? Tak ada air. Buang air besar, buang air kecil pakai kambus. Buang air kecil buang besar, kambus. Macam zaman dulu kambus. Buang air kecil, tak ada air. Kotor, mandi pun tak berapa sangat. Rumah kosong, tak ada apa-apa. Sabun pun tak ada. Buah gigi pun tak ada. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita tengok orang, kita jangan benci dia. Nasib dia tak sama macam kita. Bagi kita busuk sangat, bagi dia tu normal. Kotornya rumah orang, motornya. Oh kalau miskin, boleh bersih sikit. Sebab tu saya kata, tugas Nabi SAW bukan menghukum manusia ni. Halal, halal, haram tu haram. Tak boleh berubah sampai bila-bila. Tapi apa yang Nabi buat? Berjuang. Membawa manusia kepada yang halal, meninggalkan yang haram. Bawa kepada kebersihan, meninggalkan yang kotor. Ajak manusia supaya maju, berjaya, tinggalkan dunia musnah, yang kolot, yang fikir bukan-bukan, bersangka baik. Apa jadi? Alhamdulillah ada satu rumah saya pergi, bawa dia orang pindah. Bila saya pindahkan rumah lain, bawa pindah rumah tu. Dia orang terkejut, macam mimpi. Saya selalu kalau jumpa orang miskin, dia orang selalu fikir macam, kenapa ustaz datang tolong kami? Kenapa ustaz tolong kami ni? Saya pun pindah ke rumah. Dia orang macam tak percaya. Dia orang macam tak berapa sangat. Dia orang mula-mula mesti macam buat muka tak tahu. Sebab dia biasa dengar orang cakap nak tolong, tapi tak tertolong-tolong sampai sekarang. Jadi kalau kata pindah rumah, dia macam, dia buat tak tahu je. Bila saya kata pindah sekarang, saya biasa kalau pindah ke orang, lebih kurang sejam, 2 jam je. Saya ada macam saya punya waktu lah. Sampai kami, tim kami ni, kami target. Pernah sekali kami buat satu hari, kami pindah 5 keluarga. Itu yang paling tinggi lah. Rekod setakat ni, satu hari kita pindah rumah 5 keluarga. Daripada tempat macam tempat sampah kotor,
Kami berlumba nak sudahkan 5 sampai tengah malam. Kami keluar KL pagi sebelum masa tu sahur keluar. Sampai sana pukul 8, 9 buat kerja. Makan dekat jalan, makan nasi lemak tepi jalan. Buat kerja biasa. Saya suka tengok anak muda ni, dia orang boleh ikut macam saya. Dia orang dah biasa juga. Tak ada satu orang berani tanya makan. Tak ada satu orang berani patut makan dalam tengah hari. Semua ada berbiskut-biskut dalam kereta tu je lah. Sampai ke malam. Dah habis yang last ni pindah rumah 11 malam, 12 malam. Baru semua makan. Masa tu makan besar tu yang buncit juga perut. Tengah malam semua makan besar sikit. Tapi tahu tak apa dia? Rasa kepuasan. Akhirnya semua anak-anak muda yang ikut saya 20 orang, 30 orang ni, semua jadi macam tu. Untuk tu nak tolong orang ni tak semesti kaya. Yang anak muda ikut saya ada yang tak ada kerja. Dia kerja dengan saya lah. Bantu-bantu, bukan glamour. Tapi dia orang seronok buat sampai ketagih. Macam ketagih. Rupanya boleh sebut ketagih juga. Jadi macam dia punya passion, kegairahan nak buat tolong orang tu. Sampai grup saya ni 30 orang. Ada grup hari-hari tak berhenti hantar kes ni. Dia orang dah siasat kes ni. Dia orang tak berhenti hantar. Sampai saya tapis mana yang nak dibantu secara terus, mana. Kita bantu orang ni, kita buat bantu semua orang. Ada sedekah yang Nabi SAW sebut, sedekah sembunyi, sedekah terang-terangan. Dua-dua penting. Ada yang kita hari-hari kita bagi makan, kita tak update kat status kat ni. Tapi kalau benda memang dah viral, dah ramai tahu, orang pun fikir macam nak tolong, sampai tak tidur malam fikir nak tolong. Jadi kita tunjukkan supaya orang lain pun rasa tenang dah ditolong. Macam tu. Tapi kalau macam kes-kes yang sembunyi, sesenyap, lebih banyak daripada kes yang saya tunjukkan kat Facebook, kat Instagram, yang minta transfer akaun, yang operation kecil-kecil yang saya pun taklah tunjuk mereka. Tapi kalau kes yang terlalu besar dan penting untuk semua orang tahu, masyarakat tahu, ketua masyarakat tahu, semua perlu tahu sebab benda tu bukan kecil dan dah lama. Saya akan sharekan dekat Facebook. Tak semua juga kadang. 5 keluarga yang saya bantu pindah sehari, saya share 1-2 keluarga. Yang 3 keluarga lain saya tak share. Untuk apa? Contoh, ada masa kita sedekah sembunyi, ada masa kita sedekah terang-terangan. Nabi SAW sebut dua-dua sedekah tu baik, menjadi contoh untuk orang lain. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT, abang kakak semua, maka apa jadi? Keluarga tu kita pindahkan. Alhamdulillah, habis PKP baru ni, untuk kat negeri tu, kat Kuantan, kami datang balik, pindahkan anak-anak dia, hantar anak dia sekolah. 2 orang kita hantar sekolah. Rumah yang lain 2 orang lagi hantar masuk madrasah. Masuk madrasah baik pula. Ya Allah, baru 2 bulan duduk madrasah, dah berubah, dah jadi baik. Saya macam Allah, macam tak tahu nak cakap macam mana. Rasa macam ya Allah, macam mana nak cakap. Tiba-tiba dia boleh berubah jadi baik. Berubah sekejap je, berubah jadi baik. Terus berubah betul-betul berubah. Saya bila tengok dia orang berubah tu rasa macam ya Allah, sekejapnya boleh berubah anak-anak ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bantu orang lain, tolong orang lain, niat insya-Allah. Siapa tahu adik-adik abang kakak berniat sungguh-sungguh kat zaman kita nak berjaya, nak kaya raya, jadi pemimpin-pemimpin dan jadi terkenal untuk bantu lebih ramai manusia dalam dunia. Nak bermula bila? Sekarang. Tolong orang lain. Saya dulu susah. Saya pernah ceritakan masa keluarga saya mula-mula dulu. Masa tu keluarga belum kenal Tuhan, tak kenal Allah, belum tahu semayang-semayang, tak amal apa-apalah dalam kata lain. Satu hari saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik cerita pasal solat. Ni mula-mula saya belajar solat dengan menangis. Cikgu tu kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya dengar, saya menangis tak berhenti. Tahu tak apa saya fikir? Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya pergi masjid ikut pintu belakang. Saya nyorok buat taklim. Balik pergi masjid, saya baca Quran hadis dalam bilik. Tengah-tengah saya baca Quran, baca hadis Nabi, saya hari-hari hikmat. Nak dakwah mak ayah ni, hikmat dia. Urut kaki dia, basuh kereta dia, basuh pinggan, basuh baju. Saya buat masa umur 12 tahun. Tiba-tiba saya jadi rajin. Bapa saya pun heran, apa salah kau ni rajin sangat? Saya pun buat taklim. Tengah saya baca dengan adik saya yang bongsu, saya ajak adik saya bongsu. Mak saya datang. Mak saya seksi juga, lawa. Tengoklah anak Insta macam mana kan? Ada rasa macam nak muntah tak? Saya gurau je. Tiba mak saya duduk dengan saya. Satu tak lama saya, mak dengan adik, bapak saya datang. Ayah saya datang, ayah saya kata, Bit, boleh lepas 6 bulan. Boleh tolong ayah tak? Tolong apa ya? Boleh tak ajar ayah kenal Allah, ajar ayah sembahyang? Tiba ayah saya nangis tak berhenti. Saya lagilah nangis. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Baru saya rasa doa ni sangat ajaib. Tu abang kakak jangan pernah berhenti berdoa. Doa ni ajaib. Ada satu kakak saya tolong. Saya dah nak balik KL lah, penat lah. Tiba dia orang kata, Ustaz ni singgah sekejap boleh? Saya kata, kita ni kalau singgah mesti kena tolong. Takkan singgah sekejap, kita banyak program lain ni. Dia orang tanya, paksa-paksa saya singgah juga. Itu yang kali pertama saya buat dengan terpaksa. Sebab dah tak larat dah. Bila sampai-sampai, ada seorang kakak tinggal dekat mana?
tinggal dekat pasar raya dah macam terbakar, macam kosong, dia duduk kat situ. Terbuka dalam hutan, pasar raya lama, dia tinggal. Tandas jauh, kakak tu tak ada 12 kaki. Dan kaki sebelah macam ni dah tak boleh gerak, satu lagi tu dah tak ada, dah kena potong. Kecil manis agaknya. Kemudian anak dia 2, OKU. Seorang baru meninggal setahun, 12 tahun. Seorang lagi tu 18 tahun tapi OKU, lembam gitu, lambat, tak boleh lurus je. Yang suami dia pula stroke. Bila saya tengok berapa lama akak duduk sini, dah banyak tahun duduk situ. Allah, macam mana akak pergi tandas? Kaki macam tu, terbuka, nyamuk punya banyak. Saya sekejap dah puas kena gigit nyamuk dah. Dia kata bukan nyamuk, ular pun banyak. Apa jadi? Saya pun, ya Allah, saya fikir macam mana nak buat. Saya pun pindahkan dia. Alhamdulillah sejam pindah rumah baru. Lepas pindah sejam, tak sampai 6 hari, 7 hari, kakak tadi meninggal dunia. Anak dia peluk, saya nangis. Anak dia yang sakit tadi, yang OKU tu peluk, saya nangis. Saya fikir Alhamdulillah, saya dapat tolong akak ni, dia saat-saat akhir dia. Tahu tak apa dia? Biar dia yakin bahawa, tahu tak apa kakak ni ulang-ulang cakap kat saya, Ustaz, saya hari-hari doa supaya Allah keluarkan saya daripada kemiskinan ni. Hari ni Allah beri saya jalan keluar dan Allah kabulkan doa saya. Dia kata, Ustaz, baikkan Allah ni. Tahu tak apa dia kata? Ustaz, saya sebenarnya dah lama tak sembahyang. Baikkan Allah ni. Ustaz, baikkan Allah ni. Ustaz, baikkan Allah ni. Dikabulkan doa saya. Ustaz, baikkan Allah ni. Dikabulkan doa saya. Akak tadi mula jaga sembahyang. Dia asyik sembahyang, berdoa. Dan tu je dia cakap, baikkan Allah ni. Dikabulkan doa saya. Baikkan Allah ni. Dikabulkan doa saya. Banyak orang-orang miskin, mereka berdoa, tapi dia rasa doa mereka tak didengari. Itu tugas siapa untuk buat mereka rasa doa mereka ni didengari? Tugas kita semua. Sebab tu penting adik-adik, abang kakak, tuan-puan kita berjaya selangkah ke depan supaya kita boleh menjadi sebahagian daripada asbab doa-doa saudara-saudara kita dikabulkan. Sebab tu orang yang rasa pemurah, sayang, suka tolong orang ni, Allah sangat sayang pada dia. Itu kita rasa sayang, tolong orang. Bukan mesti dengan duit, dengan tenaga. Adik-adik pada sekarang, saya heran kalau dengar, kalau pelajar universiti kata dia tak ada kerja, saya macam heran sikit. Kalau abang kakak esok kerja payah, tahu tak apa nak buat? Daripada sekarang sibukkan diri dan kerja khidmat-khidmat masyarakat. Walau tak ada gaji, walau tak dapat duit. Tapi lihatlah, Allah akan beri rezeki tak sangka-sangka. Allah buka jalan. Kadang dalam khidmat masyarakat ni bertemu jodoh yang baik, diberi rezeki yang baik, bertemu tempat macam-macam rezeki Allah kurniakan masa kita khidmat pada masyarakat. Itu berkhidmat. Walau tak ada gaji. Kadang orang tak ada kerja, dia tunggu dapat gaji besar. Jangan. Abang kakak kena rajin. Buat semua kerja. Jangan malu nak basuh tandas. Ada orang rasa hina basuh tandas. Itu tanda kita miskin. Miskin bukan sebab motor buruk, baju buruk. Miskin bila kita ada motor buruk, baju buruk, kita rendah diri, kita benci kat orang, kita rasa semua orang tak suka kita. Tak, kita miskin, jangan malu dengan miskin. Miskin buat kita jangan putus asa, makin yakin nak berusaha, yakin pada Allah, tak dengki pada orang kaya. Esok dah kaya pula tak sombong, sebab semua kurnia ni Allah yang punya, tak ada apa yang kita punya. Dan esok dah kaya tak hina orang, tak tengok orang miskin tak rasa hina pun, tengok orang baju busuk tak hina pun, tak hina. Saya dulu masa susah, baju saya buruk, minyak wangi memang tak pakai, deodorant pun tak ada. Masa saya umur 18-19, deodorant tak pakai, gila kan. Ada seorang lecturer saya bagi saya deodorant, bagi minyak wangi, belikan sabun. Sampai sekarang saya ingat. Saya sampai sekarang banyak sabun, deodorant kat kereta saya. Kalau saya jumpa anak muda susah-susah, saya bagi dia deodorant. Walaupun benda kecil. Kita tengok orang busuk, bukan hina dia. Tengok orang susah, selekeh, hadiahkan dia, khidmat dia, tolong dia, buka jalan untuk dia. Itu niat tolong orang lain, niat bantu ramai manusia dalam dunia, niat tolong ramai orang dalam dunia. Saya lepas tu bila saya susah, saya solat. Tu abang kakak kalau ada apa masalah, minta ke Allah. Banyak sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang fardu awal waktu tu paling utama. Dan bersama tambah duha, tahajud. Jangan malas, 2 rakaat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Buat 2 rakaat, 4 rakaat. Ni kat tengah kat rumah ni 6 rakaat. Kalau boleh 8 rakaat. Kalau boleh 12 rakaat duha. 12 rakaat tahajud, 8 rakaat tahajud. Buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Buat sedaya mungkin. Paling kurang 2 rakaat. Buat. Rajin, paling kurang 2 rakaat. Kalau malas sangat, buat juga 2 rakaat. Malas sangat nak sembahyang duha, buat 2 rakaat. Malas sangat nak tahajud, buat 2 rakaat. Sembahyang fardu, masuk je waktu, cepat-cepat solat. Ni kat mana-mana pun boleh solat. Kat rumah, azan, qamat. Solat dengan keluarga. Siapa jaga solat, Allah akan jaga dia. Menyempurnakan solat, sebenarnya kita bukan sempurnakan solat, kita sedang menyempurnakan hidup kita. Manusia cari mana bahagia dalam hidup ni.
kat mana penyelesaian masalah dia. Dia pergi sana, pergi sini, merayu sana, merayu sini. Tapi tak kat mana kita lupa nak merayu pada Allah SWT. Berbual dengan Allah, cakap-cakap dengan Allah, doa, menangis pada Allah. Bagi masa hari-hari, solat nangis, sebelum subuh tu nangis kejap. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Cakap, ya Allah, terima kasih tak pernah lupakan saya. Ya Allah, terima kasih bagi saya banyak nikmat dalam hidup ni. Ya Allah, kenapa Engkau begitu baik pada saya? Saya cuma hamba Engkau, ya Allah. Saya tak ada apa pun. Baik betul Engkau kat saya, ya Allah. Kenapalah 24 jam dengan doa saya? Tak pernah lupakan saya walaupun satu saat. Ya Allah, kenapa Engkau begitu baik pada saya? Doa dengan Allah. Untuk tu penting berusaha bantu lebih ramai orang. Saya abang kakak tuan-puan, saya antara saya ni satu solat dan rajin berusaha, banyak khidmat masyarakat, dan juga antara yang penting juga memuliakan mak ayah. Kalau hidup kita nak berkat berjaya, muliakan guru-guru mak ayah. Saya daripada dulu kalau cikgu saya cakap, saya pandang muka dia, saya dengar dia cakap. Saya suka dengar cikgu-cikgu saya bebel. Alhamdulillah cikgu saya punya bebel tu, alhamdulillah berkat tu sekarang dia tulis 9 buku. Saya tulis 9 buku berkat doa cikgu saya bebel, saya tulis satu-satu. Apa dulu saya dengar, saya ingat balik apa-apa pengalaman dengan guru-guru saya. Saya banyak cikgu-cikgu yang mengajar saya daripada sekolah, kat universiti. Semua saya sampai sekarang saya berkawan. Ada yang dah meninggal, saya ziarah keluarga dia. Kita muliakan cikgu dan juga memuliakan mak ayah. Doa mak ayah ni sangat makbul. Muliakan mak ayah. Saya masuk 15, bapak bengkak, mak kerja kedai makan. Tu antara semangat saya. Kemiskinan ni buat kita rasa nak kuat berusaha. Saya tengok mak saya kesian kat dia. Masa tu makanan sepinggan nasi sikit je, tak cukup. Adik-beradik 12 orang ramai. Tak cukup. Saya pergi sekolah tak pakai stokin, baju selai je. Motor pun tak ada, lesen motor pun tak ada. Sampai ke universiti pun sama. Baju selai 2 lai je. Saya ingat lagi nak bayuran SPM tak ada duit. Sembahyang hajat. Saya duit kerja bayar sikit sembahyang hajat. Pergi kat makcik kerani, dah ada orang bayar dah. Saya apa-apa dulu sembahyang je. Saya nak orang miskin, apa lagi yang tinggal selain usaha? Doa, sembahyang, usaha. Satu hari saya ingat lagi, mak saya spek mata pecah. Saya kata, ya Allah, saya teringin nak ganti spek mata mak saya. Masa tu saya teringin nak kerja kuat nak tolong mak saya. Mak saya teringin nak pergi haji. Saya teringin nak bawa mak saya pergi haji. Saya teringin nak bawa dia pergi Langkawi. Dia teringin pergi Langkawi. Kami tak pernah jalan-jalan, dia nak pergi Langkawi. Teringin nak bawa mak pergi Langkawi. Saya doa dengan Allah, ya Allah, bagi kurniakanlah ya Allah, beri saya kekayaan di sisimu supaya saya tak minta-minta selain padamu. Jadikan saya matahari hidayah. Cuba abang kakak, tuan-puan selalu sebut, ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Gunakan saya untuk kebaikan Islam ni. Orang melihat saya beri dia Islam. Orang dengar percakapan saya beri dia Islam. Orang melihat tingkah laku saya beri dia Islam. Gunakan saya menjadi asbab hidayah buat semua manusia dalam dunia, kat Malaysia, seluruh dunia. Maka apa jadi? Saya teruskan. Saya kerja kuat-kuat. Masih ingat kerja kat KL. Gaji pertama RM800. Kerja siang malam dapat RM800. Semua duit gaji tu saya bagi kat mak. Masa tu pakai wang pos je. Saya tidur kat masjid. Duduk kat masjid tidur. Saya nak tolong mak ayah saya. Satu hari Allah beri rezeki lebih. Saya ringkaskan. Allah beri sikit kesenangan. Saya pergi berdakwah. Masa saya pergi berkhidmat masyarakat satu kampung asli, mak saya call. Adik saya call. Hello mak, Ebit ni. Ebit nak balik tengok mak. Mak Siti Ebit kalau balik anak derhaka. Mak tak maafkan Ebit. Mak kenapa cakap macam tu? Mak cakap macam tu. Dulu kita susah, ada orang sayang kita. Dulu kita sesat, ada orang bimbing kita. Sekarang giliran kita untuk bimbing orang lain. Saya sayang mak saya. Hari lahir saya 21 Disember. Ni bulan Disember 21 Disember. Tak pernah ada orang ucap selamat hari lahir kat saya melainkan mak saya. Siapa lahir November, Disember, begitulah selalu nasib. Tak ada orang ucap happy birthday, kita selamat birthday orang. Tiba-tiba 21 Disember mak saya call. Hello Ibit, selamat hari lahir mak saya Ibit. Sorry anak, tak ada kek, tak ada hadiah. Saya masuk tu nangis. Saya rindu mak saya. Saya keluar hari lahir nangis. Saya teringin nak dengar suara mak saya. Saya rindu suara mak saya. Saya rindu suara mak saya. Saya rindu suara mak saya. Sorry anak, tak ada kek, tak ada hadiah. Mak sayang kat Ebit. Sorry mak, nak Ebit, mak sayang kat Ebit. Saya teruskan program saya, dakwah saya, khidmat masyarakat. Tiba-tiba hari tu saya kata, mak, Ebit rindu kat mak. Ebit rindu kat mak. Boleh tak Ebit nak tengok mak? Mak saya jangan balik nak, teruskan buat baik. Nanti dah sudah balik. Saya pun kata, mak, mak boleh tak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Kita ni tak tahu apa yang kita miliki, sehingga kita hilang apa yang kita miliki, apa yang kita sayang. Kita tak hargai orang kita sayang, sehingga hari orang kita sayang tu dah tak ada. Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya rindu nak cium pipi mak saya.
Saya teringat mata dia menua besarkan saya. Daripada kecil yang selalu sikatkan rambut saya, yang bedak, yang macam kecil tu, kecil yang bedak-bedakkan muka, nak pergi sekolah baik-baik ya, dengan cakap cikgu, belajar rajin-rajin, jangan susah-susahkan orang. Dulu saya banyak tolong orang, banyak berdakwah ni, banyak orang tak suka. Mak saya kata, Bi, tak apa orang buat kita, jangan kita buat orang. Tak pernah orang buat kita, jangan kita buat orang. Tu mak saya selalu cakap. Pernah sekali saya sedih, semua marah saya masa berdakwah dulu. Mak saya peluk saya. Nah, mak tak tahu apa kau buat ni betul ke salah. Kalau betul, mak nak kau teruskan. Kalau salah, mak nak kau tinggalkan. Nah, mak saya pun menangis, mengajuk dengan mak saya. Mak saya kata, mak saya peluk saya, nak teruskanlah buat baik ni. Kau yang bimbing keluarga ni sembahyang, kau bimbing keluarga ni ajar Islam. Mak sokong kau. Saya rindukan mak saya. Dia selalu tanggung susah masa saya semangat berdakwah dulu. Yang banyak tanggung susah ni mak saya. Saya pun kata, mak letak pipi mak kat telefon, Ibi nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Ibi nak cium. Saya rindu tangan mak saya. Saya teringin kalau mak saya di depan saya nak peluk dia, saya nak cium dia. Saya nak urut kaki mak saya yang menua membesarkan saya. Saya nangis tak berhenti. Saya berdoa setiap malam. Saya teruskan program saya. Tengah saya teruskan berdakwah begitu, tiba-tiba dia letak kertas atas meja, Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya pun pergi hospital. Sampai-sampai hospital, mak saya dah terbaring, penuh wayar kat badan mak saya. Saya pun doa, Ya Allah, saya sayang mak saya. Ya Allah, saya janji dengan dia, saya nak ganti spek mata dia. Ya Allah, bangunkanlah mak saya. Ya Allah, saya janji dengan dia nak belikan dia baju cantik. Saya teringin nak bawa dia pergi Langkawi. Ya Allah, saya nak bawa dia pergi haji. Saya nak bawa dia pergi haji, bangunkan dia. Ya Allah, dah ramai orang suka dengan ceramah saya. Saya nak beritahu kat dia apa yang saya buat ni. Saya bukan sesat. Saya nak beritahu kat mak saya yang mak, Abid dah berjaya. Saya nak cakap kat dia, Abid dah tak susah macam dulu. Abid tak kena marah, kena halau macam dulu. Mak, saya teringin nak bawa mak saya pergi haji. Saya kalau pergi jauh-jauh ceramah, kadang orang bagi tiket business class lagi orang bagi. Bukan saya minta, orang bagi. Saya duduk, saya teringin kalau mak saya ada kat sebelah saya. Saya teringin nak kalau mak saya ada dekat sebelah saya. Saya rindu mak saya. Saya berdoa, Ya Allah, bangunkan mak saya. Mak saya doa, Ya Allah, bangunkan mak saya. Saya cuma nak mak saya. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah, macam tak nak bangun, macam tak nak buat apa-apa. Rasa macam tak tahu nak buat apa. Saya fikir, kenapa Allah tak kabulkan doa saya? Saya fikir balik, oh, bukan Allah tak kabulkan doa saya, Dia kabulkan doa saya. Dia kabulkan doa saya. Tahu tak apa doa mak saya daripada kecil? Saya doa, Ya Allah, berilah mak saya Islam dan matikan dia dengan Islam. Jangan matikan mak ayah saya, sehingga mereka faham Islam, sehingga mereka jaga solat, sehingga mereka gembira dengan apa yang saya lakukan. Mak saya gembira dengan apa yang saya buat. Mak saya meninggal. Masa tu nak cari van jenazah susah. Last sikit dapat van. Saya sampai berhenti tepi jalan, nangis. Ya Allah, kenapa susah sangat ni nak cari van jenazah? Saya fikir, kenapa susah sangat ni? Saya fikir, jahat sangat ke saya? Dia terlintas fikiran yang tak patut saya fikir. Jahat ke saya ni sampai van jenazah pun susah? Nak urut macam susah. Mak saya sakit, meninggal sakit. Tiba-tiba saya dapat van jenazah. Dan masa saya nak mandikan mak saya, abang kakak kalau mak ayah kita meninggal, mandikan dia. Saya mandikan mak saya. Masa saya mandikan mak saya nampak mak saya senyum. Perasaan saya ke saya tak tahulah. Saya mandikan mak saya. Saya gembira tengok mak saya senyum. Hadiah untuk saya, ubat untuk hati saya. Saya rindu mak saya. Saya sayangkan mak saya. Saya sangat rindu mak saya. Saya sangat sayangkan mak saya. Saya mandikan dia sampai kat kampung. Saya terlelap sekejap. Bila saya terlelap, saya bangun, saya cari mak saya. Saya buka kain kafan tu, saya cium-cium mak saya. Saya baring kat sebelah dia. Saya tak boleh fikir bagaimana hidup dalam dunia ni tanpa mak yang sangat saya sayang. Saya semenjak itu niat, Ya Allah, kalau ada pahala untuk saya berdakwah, bantu orang, tolong orang miskin, anak yatim, apa sahaja, kalau ada pahala untuk semua ini, kalau Kau terima, Ya Allah, saya minta Kau hadiahkan buat mak yang sangat saya sayangi. Saya apa-apa kalau saya penat, letih dalam buat kerja ni, kadang ujian-ujian datang, macam-macam kan.
macam-macam ujian datang. Kadang orang tak suka, kadang ada pula yang macam-macam, yang tak sangka-sangka. Buat ni ingat macam setakat orang cakap-cakap, tak, macam-macam. Tak ada je hujan-hujan. Kadang macam jadi macam orang bersalah pun ada kadang-kadang. Buat benda baik ni rupa kadang jadi pesalah pula. Tiba-tiba jadi penyinayah lah, sekelip mata menjadi penyinayah. Tapi saya fikir apa? Ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ini, saya hadiahkan untuk mak yang sangat saya sayangi. Kalau tuan-puan nampak apa-apa kebaikan pada diri saya, apa sahaja, yang tuan-puan nampak ni sebenarnya inilah asbab doa Nabi SAW dan doa mak ayah saya. Tak ada apa pun, ni kebaikan mereka. Doa mak saya. Kalau tanpa doa mak saya tak ada sini. Tanpa doa mak ayah kita, tuan-puan, puan abang, kakak ni pun tak dengar ceramah ni. Sebab doa mereka kita berada kat sini sekarang. Untuk tu, hargai mak ayah. Niat tolong lebih ramai orang. Sebab saya buat je apa nak tolong orang. Apa boleh buat? Saya fikir apa nak buat? Saya fikir macam nak tolong lebih ramai orang. Ramai minta kerja. Saya pun buka Ilyu Smart tu. Buka. Alhamdulillah sekarang ada 18 cawangan. Saya niat banyak lagi, tapi tahun ni mungkin sampai 21 cawangan je. Saya stopkan. Lepas tu tahun depan pula kemas kini sebagi lancar. Saya sebenarnya niat nak bagi kerja je. Saya terus terang. Dulu saya macam banyak bisnes tu, saya lebih macam fikir berapa banyak untung saya dapat. Memang orang berniaga memang akan fikir untung. Tapi ni kali pertama sejujurnya saya buka ni, saya saja gunakan apa segala duit-duit yang ada simpanan dan sebagainya. Memang saya niat untuk bagi orang dapat pekerjaan. Alhamdulillah ramai bekerja sekarang, lebih 300 orang, 400 orang bekerja. Semua sekali termasuk kat gudang, kat warehouse semua sekali. Saya fikir macam nak beri peluang pekerjaan. Dan saya gembira ramai orang dapat kerja. Dan saya juga fikir macam nak supaya bantuan makanan ni, masa awal PKP itu, 3 hari kita beli 1000 set makanan. 2 lori 10 tan atau 2 lori 10 tan atau 1 lori 10 tan atau 3 lori 5 tan macam tu, kita beli barang. Saya buat macam dekat markas, bukan markas lah, kat rumah. Kita sewa, ada motor dalam 50 biji. Saya yang Food Panda apa ni, Grab Food, apalah Lamove ke apa semua ni, saya panggil dia orang, saya bayar dia orang upah hari, dia orang tolong hantar ke mana-mana alamat. Saya ada phone tu sampai start. Beribu saya masuk dalam komputer, so bahagian komputer masukkan. Kita hantar makanan ni, untuk bagi makan ni tak perlu tanya banyak. Kalau nak bagi duit boleh tanya banyak. Because setakat orang tu lapar, hantar beras makan tak payah tanya banyak. Ada yang hantar, dia kata, "Ustaz, ada yang kita hantar ni depan rumah dia ada motor besar 2 biji." Dia kata, "Jadi kenapa kita hantar makanan?" Saya kata dia baru susah. Biasa dek, saya dulu pun ada kereta, ada masa saya tak keluar rumah sebab lapar. Takkan tiba-tiba nak jual motor pula kan. Jadi tak kisah, untuk makan ni jangan bagi syarat. Untuk bagi orang makan ni jangan bagi syarat. Untuk bagi makan ni, untuk orang ambil makanan free ni jangan bagi syarat. Tapi kalau nak bagi duit pinjam ribu-ribu, tu kena timbang betul-betul. Tapi kalau untuk makan, Nabi SAW bersabda, satu orang lapar, satu orang kenyang, jiran dia lapar, Allah tanya dia di akhirat. Kita lah kenyang, ada orang susah, abang lapar, kita ada duit lebih banyak duit tu, kerana tercampak dekat rumah tu, lantai rumah, dekat dalam kereta, duit-duit 10% tu, tapi kita sanggup bergaduh dengan dia, tak bagi dia makan. Esok ke akhirat kita tak akan masuk syurga, sehingga kita jawab, dulu kami bagi makan, susah sangat ke kamu nak bagi mereka makan. Tu jangan kedekut untuk bagi makan. Walau kan dengar pelacur bagi minum pada anjing, sebab amal tu begitu besar dengan rendah diri dia, Allah maafkan dia masuk syurga. Ini bukan anjing, tapi ramai manusia kat luar sana yang susah, lapar, tak pernah kita jadi macam ni. 3 hari kita 1000 makanan, 3 hari 1000 terusan, sepanjang 1000 makanan tu dalam biasa 60,000, 70,000 gitulah. Jadi 3 hari 70,000, 3 hari 70,000, 3 hari 70,000. Dan saya fikir macam mana nak teruskan buat ni secara berterusan. Jadi saya fikir tu, aku semangat juga nak buka mat tu, sebab saya nak supaya ada food bank tu, supaya dapat bantu orang boleh ambil bila-bila masa je. Tapi kita kunci lah, sebab kalau tak kunci jadi macam tabur-tabur nanti. Jadi kita tengok ni, ada supaya dia berurusan dengan dalam, orang dalam tu boleh layan, beri dengan lebih baik, lebih sempurna. Tapi Alhamdulillah tak berhenti orang letak ambil kan, beri apa yang kita nak atau ambil apa kita perlu. Orang tak berhenti ambil letak. Dan saya rasa gembira tengok, maknanya saya dapat cover lebih kurang, kalau 18 kedai sekarang, maksud saya dapat cover 18 kampung atau taman dan sekitar, ataupun mungkin lebih lagi, 18 kurang 18 kampung yang mudah-mudahan tak ada kat kampung tu satu orang pun lapar. Sebab tu saya buat macam tu. Dan saya niat satu hari, dan juga saya niat macam mana supaya pekerja-pekerja, sebanyak anak-anak kita sekarang kerja dekat kedai-kedai, maaf saya sebutkan, ada arak, dan kita belajar pada kecil. Jadi sampai bila mereka perlu bekerja kat tempat yang haram? Apa
kat mana ilmu kita belajar daripada kecil, angkat arak, pegang arak, semua tu haram. Kita tak boleh nak marah orang-orang ni, orang berniaga ni. Mungkin bagi dia tu perniagaan, bagi dia tak haram, mungkin begitu. Dia tak faham macam kita faham. Dan kita tak boleh marah dia sebab tak faham. Tapi kita daripada kecil faham, tapi kita terpaksa tengok anak-anak kita, adik-beradik kita terpaksa kerja kat tempat yang jual yang haram. Untuk tu kita kena secepat mungkin, sepatutnya setiap orang yang boleh berfikir, ada kemampuan fikir macam mana dapat buka kedai sebanyak mungkin sehingga anak-anak kita tak perlu bekerja tempat-tempat yang melibatkan rezeki mereka jadi haram. Kesian kan? Muda-muda je terpaksa kerja pegang arak. Kesian ke tak? Jadi haram, rezeki tu jadi haram. Pegang, jual, maaf saya sebut memang haram. Dia bukan syubhat ke, memang haram pegang arak. Tak ada tolak ansur buat begitu. Untuk tu apa perlu kita buat? Kita sebagai orang biasa apa nak buat? Untuk tu saya doakan, itu sangat penting untuk kita majukan. Itu antaranya lah. Dan saya fikir juga contoh apa-apa keperluan masyarakat yang mendesak, apa kita boleh buat? Kita tak boleh nak tolong semua orang. Contoh kan, tiba-tiba tak ada air, apa nak buat? Kita hantar tong air kan, kampung-kampung, tamu jiran-jiran kita. Kita fikir apa yang kita suka untuk diri kita, kita bagi kat jiran kita. Saya fikir lagi macam mana nak tolong setakat yang mampu. Alhamdulillah pada saya punya pejabat tu, kita ada satu ambulans, satu van jenazah. So hari-hari yang jauh-jauh, dia orang hari-hari pergi bergerak setiap hari ambulans dengan van jenazah, pergi Kelantan, pergi mana. Hari-hari kita bagi free je. Kos biasa pergi tu dalam 1,000 lah, 800,000. Kalau orang sewa ambulans mesti 1,000 lebih. Van jenazah pun sama, kalau nak pergi Kelantan, pergi Perlis, pergi Johor, pergi KL. Kadang-kadang sekitar KL pun tak ada van jenazah. Tu alhamdulillah kita servis baik-baik van jenazah tu, beli yang baru supaya orang naik dengan selesa. Ramai anak-anak muda berkhidmat, kita bagi upah sikit. Dan saya fikir juga macam mana baru ni ramai orang dapat bantu IJN ke HKL, dia orang susah, apa nak buat? Saya fikir apa boleh khidmat mereka sikit. Saya pun sewa dengan satu hotel, bawah Mara punya hotel. Kita pun buat apa? Kita bagi free siapa nak tinggal. Ni kalau dia call kita bagi di bilik tu kita. Alhamdulillah dia bawa kita antara awal-awal dah terkejut dah. Ada satu keluarga 3 minggu tidur dekat parking kereta. Dalam kereta tidur. Bawa kereta kancil, orang susah tidur dan kita bagi dia tempat tinggal. Itu abang kakak kita kena berkhidmat. Tu kita kena apa? Seperti tajuk kita ni, prosumer Muslim kaya dunia mewah akhirat. Tu kita kena berusaha. Jadi sekarang kan kita kena menghasilkan satu fikir. Zaman sekarang zaman sebaik-baiknya anak-anak muda ni, kita yang kreatif-kreatif fikir macam nak beri peluang pekerjaan pada lebih ramai orang, kita menghasilkan sesuatu. Kalau tak kita berharap pada orang lain, sekarang kita menjadi sumber untuk bantu lebih ramai orang dalam dunia. Mudah-mudahan Nabi SAW bersabda, yang paling baik dengan kamu, yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Jadi saya doakan semua tenaga-tenaga di USIM ni jadi pemimpin masa depan, menjadi seseorang yang dapat sambung apa Nabi SAW tinggalkan. Mudah-mudahan nanti kita dapat jumpa Nabi SAW. Tentu adik-adik abang kakak jangan lemah semangat. Kita ada Allah, jaga solat, jaga mak ayah, muliakan pensyarah, rajin berusaha, jangan malas, rajin. Tak apa kurang makan, kurang tidur, jadi orang rajin. Rajin ni obat bahagia. Dan berehat ni bukan bahagia. Kalau rasa sibuk, penat, letih, penat kan belajar semua, itu namanya perjuangan. Bila kita berehat dalam kubur nanti, Ustaz saya kata karte marna hai, marte karna hai. Berjuang bermati-matian, berjuang sampai kita mati. Untuk terus buat baik kerana Allah. Walau tak dipuji, walau tak dihargai, kita tak hidup untuk manusia, kita hidup untuk Allah sayang kita. Semoga Allah SWT terima kita. Semoga Allah beri kekuatan pada kita semua. Saya doakan semua pelajar USIM ni jadi matahari hidayah, menjadi bintang-bintang yang akan bawa kebaikan pada seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Setiap anak-anak muda ni akan menjadi pemimpin yang akan bawa kebaikan, kaya raya, pemimpin terkenal dunia akhirat. Sehingga esok anak-anak kita, idola mereka siapa? Ni anak-anak muda depan saya sekarang. Mudah Allah SWT terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka selesailah sesi perkongsian kita bersama Ustaz Ebilu dalam program USIM Live pada hari ini. Satu perkongsian yang menarik daripada Ustaz membincangkan topik prosumer Muslim kaya dunia mewah akhirat. Banyak perkara kisah-kisah teladan dan juga nasihat yang telah Ustaz Ebilu kongsikan bersama kita pada penonton sekalian. Semoga setiap apa yang dibibitkan oleh Ustaz Ebilu itu menjadi pedoman kepada kita dan dapat kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harian. Semoga Allah SWT dapat memudahkan segala urusan kita sepanjang kehidupan kita ini dan pada masa yang sama mengganjari kita dengan pahala yang berlipat kali ganda.